Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membincangkan sebuah tajuk yang berkaitan persoalan fiqh semasa, iaitu menggugurkan kandungan hasil daripada pemerkosaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, iaitu Muhammad Ikram bin Muhammad Jaafar, A181169, dan ditemani oleh dua sahabat saya, iaitu Salman Al-Adli bin Aris Hazlan, A181743, dan Muhammad Nur Wafiq bin Abdul Razak, A182639. Saya mulakan dengan sedikit latar belakang kepada tajuk ini, yang mana persoalan ini timbul apabila ditanyakan oleh seorang individu yang bernama Dr. Mustafa Sirtish, iaitu Ketua Persidangan Hak-Hak Kemanusiaan di Bosnia Herzegovina, kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi ketika berlangsungnya sebuah persidangan di Croatia pada September 1992. Persoalan ini berkait rapat dengan tragedi yang berlaku kepada anak-anak gadis muslimah di Bosnia yang diperkosa oleh askar-askar Serbia yang jahat semasa Perang Bosnia yang bermula pada pertengahan tahun 1992. Anak-anak gadis ini terpalit dengan rasa malu, sedih, bimbang dan lain-lain. Oleh itu, timbullah persoalan fiqh ini sama ada ia dibenarkan oleh syarak ataupun sebaliknya. Baik, insya-Allah untuk pengenalan kita pergi terlebih dahulu kepada pengertian bagi abstrak yang penting di dalam tajuk ini. Pengguguran atau al-ijhad dari segi bahasa memberi maksud janin yang jatuh, yang telah sempurna dan telah ditiupkan roh tetapi belum hidup. Para fuqaha juga menggunakan kalimah-kalimah lain bagi maksud pengguguran, antaranya al-izlaq yang bermaksud tergelincir, al-isqat maknanya jatuh, al-imlas tergelincir juga, dan al-islab yang bermakna jatuh, yang mana kesemua perkataan kalimah ini membawa kepada pengertian yang sama, iaitu kepada tindakan pengguguran itu sendiri. Dan apa yang ditekankan dalam poster ini adalah pengertian menurut ilmu perubatan, yang mana membawa kepada pengertian pengguguran ini adalah pembuangan hasil persenyawaan atau konseptus sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal. Manakala perkataan pemerkosaan pula membawa maksud melakukan persetubuhan dengan kekerasan ataupun tindakan menyetubuhi seseorang dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan sifat kekerasan itu sendiri. Hukum asal pengguguran ini, menurut Islam, pengguguran ini adalah suatu perbuatan yang sangat terlarang dan ia hanya dibenarkan apabila mempunyai sebarang kemudaratan. Menurut Yusuf Al-Qardawi, beliau berpendapat bahawa pada dasarnya, asalnya, hukum menggugurkan kandungan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dan dianggap membunuh nyawa yang bakal menerima kehidupan, dan dari segi hukumnya adalah haram. Juga berpandukan kepada dalil asas yang menerangkan hukum membunuh, iaitu melalui surah An-Nisa ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima, yang bermaksud, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah Ta'ala murka padanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Baiklah, saya akan berpindah kepada pandangan fuqaha, iaitu hukum umum. Pengguguran janin ini terbahagi kepada dua, iaitu pengguguran janin sebelum ditiupkan roh 120 hari bersamaan 4 bulan, dan pengguguran janin selepas ditiupkan roh, iaitu 120 hari bersamaan 4 bulan. Pada peringkat 40 hari pertama, iaitu nutfah ketika air mani, sebahagian ulama yang mengatakan harus terdiri daripada kebanyakan fuqaha Hanafiyah
Syafi'iyah, Hanabilah dan sebahagian kecil Malikiyah. Manakala sebahagian ulama yang mengatakan haram terdiri daripada kebanyakan fuqaha Malikiyah, sebahagian fuqaha Hanafiyah, Imam Al-Ghazali iaitu fuqaha Syafi'iyah dan Ibnu Jauzi iaitu fuqaha Hanabilah. Pada 40 hari kedua iaitu di peringkat alaqah iaitu yang bermaksud segumpal darah, kebanyakan fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Ibnu Aqil iaitu fuqaha Hanabilah mengharuskan pengguguran janin pada peringkat ini. Manakala sepakat fuqaha Malikiyah, sebahagian fuqaha Hanafiyah, kebanyakan fuqaha Hanabilah dan Imam Al-Ghazali iaitu daripada fuqaha Syafi'iyah mengharamkan pengguguran janin pada peringkat ini. Dan pada 40 hari yang ketiga iaitu pada peringkat mudrah yang bermaksud seketul daging, sebahagian ulama yang mengharuskan pengguguran janin pada peringkat ini ialah kebanyakan fuqaha Hanafiyah, jumhur fuqaha Syafi'iyah, Ibnu Aqil iaitu daripada fuqaha Hanabilah. Manakala sepakat fuqaha Malikiyah, kebanyakan fuqaha Hanabilah, sebahagian fuqaha Hanafiyah dan Imam Al-Ghazali daripada fuqaha Syafi'iyah tetap mengharamkan pengguguran janin pada peringkat bahagian kedua pula iaitu pengguguran janin selepas ditiupkan roh iaitu selepas 120 hari atau selepas 4 bulan. Sepakat majoriti fuqaha 4 mazhab mengharamkan pengguguran janin. Namun begitu, walaupun ada pendapat yang mengatakan harus untuk pengguguran sebelum 120 hari, ia perlu dilihat kepada keadaan wanita yang mengandungkan janin tersebut. Di sini terdapat dua keadaan pengguguran janin, iaitu yang pertama, jika wanita tersebut sudah berkahwin dan janin tersebut memudaratkan keselamatannya, iaitu ibu yang mengandung tersebut, dan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan untuk menggugurkan janin. Dan yang kedua, jika wanita belum berkahwin dan mahu menggugurkan kandungan kerana ingin menutup aib akibat zina dan perbuatan seumpamanya, maka tidak dibolehkan dan akan dikenakan diat atau kifarah. Dan ini merupakan perbahasan yang lebih panjang dan bab diat dan kifarah ini tidak akan diperincikan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan dengan pendapat terbaik berkaitan dengan pengguguran kandungan hasil daripada pemerkosaan. Baik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi membolehkan menggugurkan kandungan hasil daripada pemerkosaan kerana persetubuhan yang dilakukan bukan hasil daripada kemahuan sendiri, malah ianya adalah hasil daripada paksaan ataupun tanpa kerelaan. Menurut beliau, dibolehkan untuk menggugurkan kandungan tersebut berdasarkan kaedah usul fiqh yang mengatakan bahawa mendahulukan hukum yang menyempit di atas hukum yang memberi keluasan. Daripada kaedah tersebut, dapat dirumuskan bahawa jika berlaku kehamilan akibat daripada pemerkosaan, maka terdapat dua pilihan sama ada untuk memilih keselamatan ibu atau keselamatan janin. Dalam hal ini, ibu adalah lebih utama kerana ibu adalah asal kepada janin, manakala janin datang daripada seorang ibu. Oleh disebabkan itu, harus hukumnya untuk mendahulukan kehidupan si ibu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga berpandangan bahawa kandungan janin hasil daripada pemerkosaan tersebut adalah satu keuzuran yang besar kepada ibu tersebut. Oleh disebabkan itu, tidak diragukan bahawa menggugurkan kandungan tersebut adalah rukhsah yang diberikan kepada wanita yang telah diperkosa. Baik, seterusnya insya-Allah saya akan kongsikan dalil atau hujah berkaitan dengan hukum keharusan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan daripada Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 106 yang bermaksud, barang sesiapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang, tenteram dengan iman. Yang kedua, daripada surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda itu dimakan,
maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya dalil daripada hadis, mafhumnya, sesungguhnya Allah SWT menggugurkan dosa dari umatku atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya kerana khilaf, kerana lupa dan kerana dipaksa melakukannya. Riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan atau kerisauan, bahkan gangguan berupa tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosanya dengan peristiwa-peristiwa itu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kesimpulannya, Islam adalah agama sejahtera yang tidak menzalimi penganutnya. Terdapat sesuatu perlakuan atau perbuatan yang diharamkan secara syar'i, kadang-kala dibenarkan, diberi keringanan, rukhsah dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika terdapatnya darurah yang boleh menimpa diri seseorang, khususnya di dalam isu yang kita bincangkan pada kali ini. Dan ini membuktikan bahawa Islam amat mementingkan penjagaan kemaslahatan ummah, baik dari segi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta itu sendiri. Wallahu alam. Sekian sahaja daripada kami. Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.